Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah taala, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama berhimpun pada pagi Jumaat yang penuh kemuliaan ini. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat keberkatan, rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Para sahabat yang dirahmati Allah taala sekalian, insya-Allah pada pagi ini seperti mana yang saya wawarkan semalam, kita akan mulakan pengajian kita dengan mengambil kira daripada surah As-Sajadah. Saya nak ambil daripada surah As-Sajadah. Nanti kalau sempat kita habiskan dalam tempoh PKP ini. Kalau ada ruang lagi kita akan masuk pula pada surah yang lain, insya-Allah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalau kita tengok dalam susunan surah-surah Al-Quran, surah As-Sajadah ini dia duduk pada surah nombor 32. Surah nombor 32 dalam senarai susunan surah-surah Al-Quran nombor 32, dan keseluruhannya dia ada 30 ayat. Dia ada 30 ayat. Baik, sebelum saya menghuraikan lebih lanjut tentang apa-apa yang boleh kita kait dengan huraian-huraian dalam surah As-Sajadah ini, di mana kalau kita tengok dari segi hukum, ini saya sebut dululah, dari segi hukum pada pagi Jumaat, macam pagi tadi kan, kalau selalunya lah di surau masjid, biasanya imam akan baca surah Sajadah pada pagi Jumaat, subuh pagi Jumaat. Di mana dalam surah Sajadah tu pada ayat ke-15 kalau tak silap, itu ayat
sujud dia panggil, maka imam akan turun untuk sujud sajadah, kemudian naik balik menyambung rakaat yang pertama, kemudian sujud, rukuk, sujud macam biasa dan naik rakaat yang kedua. Dan dari segi hukum, imam di surau masjid lah biasanya, ataupun individu lah, kalau kita semayang berjamaah di rumah sekalipun atau semayang bersendirian, maka sunat kita baca rakaat yang pertama selepas Fatihah surah As-Sajadah, dan rakaat yang kedua surah Al-Insan. Tapi kena ingat, hukum ni dikatakan sunat saja. Kalaulah imam sebuah masjid surau itu dia baca every week, setiap minggu dia buat sujud sejadah, pun tak ada masalah. Tapi katalah imam tu dia buat 2 minggu sekali atau selang-selang, minggu ni, hari ni Jumaat sujud sejadah, minggu depan tak ada, minggu satu lagi sujud balik, lepas tu tak ada, pun tak ada masalah. Sembahyang subuhnya tetap berjalan dan sah seperti biasa. Ataupun sebulan dia buat sekali je sujud sejadah, contoh tak, sekali je, sebab panjang kan, surah tu panjang, jadi dia akan makan masa sikit. Tapi kalau imam tu cerdik, kalau waktu subuh pernah satu masa dulu kan, 2-3 bulan lepas kan, waktu subuh kan mencecah hampir ke 6.5 kan, 6.25 masa tu. Kalau dah macam tu tak payahlah sujud sejadahnya, sebab orang nak bergegas pergi, pejabat apa semua kan, tak sempat lah. Jadi ini atas kebijaksanaan seorang imam. Dan kalau pun dia jadi imam, tak pernah pun dia baca surah sejadah pada pagi Jumaat, pun tak ada masalah. Kena faham, sebab kadang-kadang manusia ni, kita yang jadi makmum ni pun tak faham juga kan. Bila imam tak baca pagi Jumaat, tak ada sujud sejadah, apa benda tu imam ni, ada benda tu sunat saja. Kalau boleh buat, tak boleh tak payah, tak buat macam biasa. Itu intro kita pagi ni, mukadimahnya, supaya kita tahu kedudukan surah As-Sajadah itu, yang boleh kita faham insya-Allah. Baik, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tadi saya sebut surah Sajadah ni dia ada 30 ayat. Dan kalau kita tengok pada ayat yang pertama, kita mulakan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Alif lam mim. Baik, kalau kita tengok dari segi tafsirannya, dari segi penghuraiannya, bukalah mana-mana kitab tafsir sekalipun, tafsir Quran, biasa kita akan tengok pada perkataan alif lam mim itu tidak ada penterjemahan huruf demi huruf, tidak ada. Tapi biasa dia akan tulis hanya Allah yang maha mengetahui akan maksudnya. Allah saja yang lebih tahu, ataupun ditulis itu maknanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalunya macam itulah. Baik. Bila Allah mulakan surah-surahnya dengan alif lam mim. Alif lam mim ini disebut dalam pengajian tafsir sebagai harfun muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus, yang terputus, yang terputus. Harfun muqatta'ah makna huruf yang putus-putus, dia tak ada makna. Contoh macam tadilah, ayat pertama surah As-Sajadah Allah sebut alif lam mim, kan, dia putus. Baik, kalau kita semak dalam Quran, ada mungkin saya tak berapa pasti, tapi mungkin
20 lebih atau 30 lebih atau mungkin 40 lebih surah-surah yang Allah mula dengan huruf yang terputus ini. Dia panggil harfun muqatta'ah. Maknanya bila kita buka je surah itu, kita bismillah saja, kita akan jumpa huruf putus tu bermula dengan satu huruf. Contohnya dalam surah Al-Qalam, Allah berfirman ayat pertama, Nun. Huruf nun saja. Huruf nun saja. Nun ni tak ada makna lah. Kalau nun Melayu maknanya jauh tak? Mana rumah Ustaz? Nun dekat belakang bukit tu. Jauh lah. Itu nun Melayu, tak boleh pakai tak? Ini nun bahasa Arab. Jadi huruf putus tu ada yang satu huruf. Contohnya huruf nun dalam surah Al-Qalam. Atau dia bermula dengan dua huruf. Contoh dia Yasin yang kita baca malam tadi kan, malam Jumaat. Itu dua huruf, ya dengan sin. Atau Hamim, ha dengan mim. Atau surah Toha, Toha, to dengan ha. Itu dua huruf. Ada yang bermula huruf terputus itu dengan 3 huruf. Contoh Alif Lam Mim yang kita baca tadi 3 huruf. Atau Alif Lam Ra, 3. Itu 3. Atau 4 huruf. Alif Lam Mim Ra. Alif Lam Mim Ra. Itu berapa huruf? 4 huruf. Jadi bila kita bacakan huruf-huruf terputus ni, dia tak ada bunyi tau. Contoh tak ada bunyi ni, macam kita baca Alif Lam Mim, dia macam tu je. Dia kita tak boleh pula baca Alif Lam Mim Alam, tak boleh. Alam mana pula datangnya kan? Dia tak ada bunyi. Dia baca saja. Jangan dia bunyikan dia punya tu tak. Ataupun ada satu anak murid saya dululah. Dia baca Alif Lam Mim Ra Al-Mari. Jam terus tak. Mana pula datang Al-Mari dalam Quran. Dia tak ada lah. So maknanya dia apa tadi? Itu kalau 4 huruf, Alif Lam Mim Ra. Atau 5 huruf, Kaf Ha Ya Ain Sad. Kaf Ha Ya Ain Sad. 5 tak? 5 huruf. Baik, itu yang pertama. Bila kita sebut Alif Lam Mim ke, Alif Lam Ra ke, Yasin ke, apa sekalipun, cerita dia itu dinamakan huruf-huruf yang terputus. Dan ulama telah menghuraikan maksud maknanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna-maknanya kita balikkan pada Allah. Apa maksudnya para sahabat sekalian? Maknanya kita ni adalah hamba atau manusia yang sangat jahil. Tak ada hebat mana pun kita ni. Bayanglah, satu huruf pun tak boleh nak hurai. Apa yang hebatnya? Kan? Allah nak ajar kita. Allah nak ajar kita melalui surah-surah yang ada dalam Quran, yang saya sebut berpuluh surah tadi, yang dimulai ayat pertamanya dengan huruf-huruf yang terputus itu. Allah nak ajar kita seolah-olah Allah nak beritahu, wahai manusia, kamu tu nothing, tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa ni orang putih panggil apa? Nothing what. Tak ada apa-apa tak? Nothing what. Macam tu. Jadi tak ada apa-apa tak? Kita ni jahil, tak usah nak berlagak, tak usah rasa hebat, tak usah rasa oh akulah segala-gala atas dunia. Jangan. Sebab satu huruf, 2 huruf, sampailah 5 huruf Kaf Ha Ya Ain Sad pun kita tak boleh nak urai. Jadi apa yang hebatnya kita? Kan? Allah nak tarbiyah kita sebenarnya.
Sebab itu saya kata dah banyak kali sebelum ini, bila kita belajar Quran, bila kita fahamkan kaedah-kaedah Quran, kita akan faham dan kita akan nampak hebatnya dan tingginya ilmu Al-Quran itu sendiri. Sebab itu bila Allah sebut begitu, makna kita kena sedar, oh aku ni manusia tak ada apa-apa, sangat jahil, tak ada apa-apa ilmu, satu huruf dua huruf pun tak boleh nak hurai. Jadi tak usah rasa kita hebat sangat pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sahabat sekalian, itu huraian pertama. Huraian yang kedua, sebelum kita pergi ayat nombor 2, cubalah nantilah tak. Sekarang ni dengar dulu, nanti, kemudian nanti, setiap kali kita baca Quran yang Allah mulai dengan huruf-huruf yang terputus itu, cuba kita perhati tengok, biasanya selepas sama ada ayat, ialah ayat pertama yang huruf putus tadi, ayat pertama selalu Allah letak ayat nombor 1 lah, mana-mana surah pun. Dan cuba kita perhati tengok, selalunya pada ayat nombor 2 dia tak ada selang, atau paling tinggi pun dia selang satu ayat, dia pergi ayat nombor 3. Cubalah tengok semua surah yang Allah mulai dengan huruf-huruf putus tadi, tuan-tuan perhati tengok, kita akan nampak lepas je ayat pertama huruf putus, Allah Ta'ala terus mengangkat darjat Al-Quran. Lepas je ayat pertama, Alif Lam Mim ke, Yasin ke, Hamim ke, Toha ke, apa ke, Allah akan terus terus angkat martabat, darjat, kemuliaan Quran. Cuba perhati tengok. Kita ambil contoh pertama, surah Al-Baqarah. Ayat pertama dia apa? Alif Lam Mim. Tu Al-Baqarah kan? Alif Lam Mim. Ayat kedua, Zalikal kitabu la raiba fih. Nampak? Allah kata itulah dia Al-Quran yang tidak ada sebarang keraguan padanya. Ayat kedua, Allah lambung Quran terus, Allah angkat terus darjat Al-Quran. Cuba contoh. Satu lagi, kalau kita tengok surah Yasin lah, yang kita baca malam tadi kan, Yasin, ayat 1. Ayat kedua dia apa? Wal Quranil Hakim. Nampak? Allah angkat terus, dan demi Al-Quran yang hakim, yang maha bijaksana. Sebab itulah tuan-tuan, kalau kita baca dan kita tengok pasal apa dia jadi macam tu, sebab Allah sebenarnya yang pertama tadi, Allah nak ajar kita ni jangan berlagak sangat, jangan jahil, jangan berasa hebat, sedangkan kita ni nothing, jahil, tak ada apa-apa. Dan yang kedua, kata ulama, sebenarnya Allah buat begitu sebab Allah nak ajar orang-orang kafir Quraisy pada masa itu, yang suka sangat buat tuduhan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menuduh Nabi ni buat reka cipta Quran tu sendiri untuk sebagai satu penafian. Allah nak deny, Allah nak tolak, Allah nak nafikan yang Quran itu bukan Nabi Muhammad yang tulis, tapi Quran tu datang daripada dia, Tuhan yang maha bijak, yang maha agung, yang maha hebat. So bukti dia lepas tiap-tiap huruf terputus itu, Allah akan angkat terus darjat Al-Quran. Jadi sebab itulah tuan-tuan, para sahabat yang dirahmati Allah sekalian, itu huraian yang boleh kita letakkan di peringkat permulaan ini. Baik, cuba kita tengok ayat kedua. Allah Ta'ala sebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Nampak tu? Kan tadi saya cakap, lepas je ayat pertama yang huruf-huruf terputus, Allah dia mesti angkat Quran.
Cuba tengok ayat kedua. Tanzilul kitab, diturunkan kitab Al-Quran itu, la raiba fih, tidak ada sebarang keraguan padanya, mir rabbil alamin, daripada Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam ini. Cuba tengok, bila Allah sebut tanzilul kitabi la raiba fih, habis je ayat 1 yang terputus tadi, alif lam mim, Allah upgrade, Allah angkat terus martabat Quran. Allah kata, ingat, Quran itu diturunkan dengan sifatnya la raiba fih. La raiba fih ni apa? Tak ada sebarang keraguan padanya. Allah declare Quran ni tak ada benda, tak ada isi kandungannya yang kita boleh macam betul ke? Tak ada. Quran dia tak ada macam tu. Sebab itu antara rukun iman ialah percaya dengan kitab, kan? Beriman dengan kitab, termasuk Al-Quran. Sebab Al-Quran ni kita dah hurai dah banyak kali, Quran itu mukjizat. Quran itu 100% datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Quran itu adalah wahyu yang Allah banyak kali dah declare dalam ayat yang lain, la raiba fih, tak ada keraguan dalam Quran. Maknanya kita sendiri tak boleh ragu dengan ayat-ayat Allah yang terkandung dalam Quran. Tak boleh ragu-ragu. Tak boleh kata, betul ke Ustaz ayat ni? Betul ke kalau kita kerat tangan pencuri? Kan ada hukum dalam Quran, kan? As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri lelaki, pencuri perempuan, kalau sabit kesalahannya, hendaklah kamu kerat akan kedua tangan mereka. Itu hukum Quran. Kita pula, nanti kalau kerat Ustaz, dia nak buat kerja macam mana? Tak, soalnya siapa suruh dia mencuri? Tak, jangan tengok kenapa mesti dikerat. Soalnya kenapa mencuri. Jadi Quran dah tarbiyah kita, tiba-tiba kita ragu. Macam ada orang pernah sebut, betul ke kalau kita di Malaysia ni kita buat hukum Allah, kita akan selamat? Tapi yang banyak ditimbul persoalan, kan? Macam, kalau buat hukum Islam mundur ke belakang, negara tak maju. Ini semua alasan dan menjadi punca besar nak menyebabkan kita punya akidah kita wal-ayazubillah boleh rosak dan tertanggal. Jadi yakinlah para sahabat sekalian, Allah buat turunkan Al-Quran ini la raiba fih, yang tidak ada keraguan padanya. Quran ni tak boleh kita berasa ragu-ragu, kita rasa 50-50, atau kita rasa ada sedikit apa dia panggil syak, atau macam ya ke tidak, itu tak boleh. Sebab Allah sambung ujung ayat nombor 2 tu, tanzilum mir rabbil alamin. Siapa yang bawa turun Quran ni? Quran ini datangnya daripada Allah. Siapa Allah itu? Rabbil alamin, yang menjaga, yang mengawal, yang menguasai seluruh alam ini. Bukan calang-calang, bukan Quran ni Nabi yang buat. Kod Nabi yang buat, kita boleh orang kata nak deny ke, nak nafikan ke, nak, kalau Arab panggil nak rot balik, nak lawan balik, kan? Tak boleh. Belum ada sejarah orang lawan Quran, orang lawan agama Islam ni dia boleh menang. Terutama yang lawan Quran, kan? Dia takkan boleh menang punya. Banyak dah kisah dalam Quran yang Allah Ta'ala sendiri rakam. Kisah Firaun, kisah Namrus, kisah Abu Jahal, Abu Lahab,
kisah umat Nabi Nuh, umat Nabi Soleh, kaum Nabi Hud, kisah Nabi-Nabi yang terdahulu yang melawan aturan Allah, yang melawan perintah Allah, tak ada siapa pun yang menang. Macam kita tengok Firaun kan. Firaun ni dia melawan tak? Dia melawan. Firaun ni siapa? Firaun ni dipanggil gelaran raja-raja yang memerintah Mesir purba ribuan tahun dulu. Raja-raja yang merintah Mesir. Nama dia Ramses I, Ramses II, Ramses III, Ramses IV. Gelaran dia Firaun. Macam kita lah. Macam kita gelaran yang di-Pertuan Agong. Macam tu kan. Nama dia Sultan Ahmad Shah, Sultan Mizan, Sultan itu, Sultan ini. Dia macam tu lah lebih kurang. Maknanya gelaran dia Firaun. Nama dia Ramses I, II, III dan seterusnya. So yang lawan Nabi Musa ni siapa? Ulama' banyak sebut Ramses yang kedua. Siapa Ramses kedua ni? Bapa angkat Nabi Musa lah. Kan? Yang apa tu? Yang ambil Nabi Musa, masa Nabi Musa lahir, dihanyutkan masuk dalam peti dan dihanyutkan ke Sungai Nil. Sungai Nil ni sahabat sekalian, besar Sungai Nil. Berganda-ganda daripada Sungai Pahang lagi. Dia punya besar dia tu berganda-ganda daripada Sungai Pahang. Besar sangat. Mungkin tuan-tuan sahabat yang pernah ke Mesir dia tahulah kan. Saya mengajar Mesir dulu 5 tahun duduk sana, memang puaslah tengok Sungai Nil tu kan. Memang besar lah. Jadi dihanyutkan oleh ibu Nabi Musa yang namanya Yukabat, yang ketika itu perintah yang dikeluarkan ialah dibunuh anak lelaki yang dilahirkan. Sebab Firaun dia mimpi kan. Firaun dia mimpi apa? Ada budak yang bakal lahir menjatuhkan kerajaan dia. Itu yang ditakut. Akhirnya dia keluar arahan suruh bunuh anak lelaki yang baru lahir, baby lelaki yang lahir, bunuh baby yang perempuan dibiarkan hidup. Yuzabbihuna abna'ahum wa yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Dibunuh anak lelaki dan dibiarkan hidup anak perempuan. Itu zaman Firaun. Zaman kita anak lelaki bunuh, anak perempuan pun bunuh lah, buang dalam tong sampah. Itu lagi teruk daripada Firaun. Jadi akhirnya hanyut dalam peti sampai di Sungai Nil, dihanyut dalam Sungai Nil, dan takdir Allah berhenti peti itu tepi istana Firaun. Yang isteri Firaun nama Asyah pada masa itu tengah mandi-manda di tepi sungai, dan dia ambil peti itu, dibuka, dia tengok ada baby comel Nabi Musa kan. Lalu akhirnya dia bawa lah jumpa Firaun. Dia kata, bang, saya jumpa baby ni masa mandi kat sungai belakang. Firaun kata, laki perempuan? Dia kata lelaki. Firaun dengar laki, dia kata bunuh saja. Tapi Asyah ni isteri kan, dia pandai lah, dia ayat laki dia Firaun kan, cair Firaun. Dia kata, bang, kita bela lah bang, hak ni kita simpan jadi anak angkat kita. Yang lain tu abang nak bunuh suka hati abang lah, tapi yang ini kita bela bang. Dia gosok, dia belai-belai, dia hasut Firaun. Cair Firaun kan, tak boleh cakap banyaknya, memang cair. Akhirnya dia bela Nabi Musa, membesarlah Nabi Musa di bawah istana Firaun. Dan akhirnya bila Nabi Musa bawa Islam, Firaun itu pak angkat dia sendiri yang melawan balik. Akhirnya ke mana Firaun? Mati tak? Mati kan. Mati dalam Laut Merah kan, mati lemas. Tenggelam timbul dalam Laut Merah. Jadi tak adalah sejarah orang melawan agama ni boleh hidup ratus juta tahun ke ataupun ribu tahun. Firaun pun panjang-panjang umur pun 500 tahun aja. Kan, Firaun 500 tahun, kita baru 95. Tuan buat tenang dulu. Kan, kita doa yang baik-baik insya-Allah. Baik, ayat nombor 3. Ayat nombor 3 surah As-Sajadah, ayat nombor 3.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am yaquluna iftarah bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Orang-orang yang kafir tidak mengakui hakikat yang demikian. Bahkan mereka mengatakan dialah Muhammad yang mengada-ngadakan Al-Quran menurut rekaannya. Dakwaan mereka itu tidaklah benar. Bahkan Al-Quran itu ialah perkara benar daripada Tuhan kamu, supaya engkau memberi peringatan, wahai Muhammad, dan amaran kepada kaummu yang telah lama tidak didatangi sebarang pemberi ingatan dan amaran sebelummu, semoga mereka beroleh hidayah. La'allahum yahtadun. Cuba tuan tengok cantiknya Allah letak ayat nombor 3 ni. Bila Allah Ta'ala beritahu orang-orang kafir Quraisy pada masa itu, mereka menolak Al-Quran, mereka membelakangkan Al-Quran, mereka menafikan Quran itu daripada Allah, tapi mereka kata Quran itu daripada Muhammad. Quran itu Nabi yang reka, Nabi yang buat, Nabi yang tulis. Sebab itu Allah jadikan Nabi ini Al-Ummi. Al-Ummi maksud dia tak erti baca, tak erti tulis. Habis itu macam mana Nabi hidup, Ustaz? Itu nama dia mukjizat. Itu nama dia kemuliaan. Tak, lagi pun benda tu tak ada pelik pun sebenarnya. Ada tak orang dalam dunia tak pandai baca, tak pandai tulis, tapi boleh hidup? Ada kan? Ada, berlambak tuan. Tuan-tuan tengok orang tua-tua dulu kan? Bukan semualah. Ada sebahagian orang tua-tua dulu mana reti baca, tak reti baca, tak reti tulis, tapi pandai je kira duit. Kan? Dia tak ada baca, tak ada tulis, tapi dia reti hidup. Boleh beranak pinak, besar anak ramai, tak ada masalah. Walaupun tak ada baca, tak ada tulis. Kan? Tapi specialnya Nabi, Allah buat macam tu supaya orang tak boleh tuduh Muhammad tu mencipta Quran. Dan Allah sebut ayat tadi, puak-puak kafir ni dah lama dah tak ada orang yang datang, apa tu, yang datang menasihati mereka, yang datang memberi peringatan pada mereka. Maksudnya tuan-tuan tengok Nabi yang terakhir sekali ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kita kira ikut ranking lah. Yang pertama Nabi Adam, Nabi yang last sekali ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lain daripada itu tak ada lah, kan? Yang mengaku-mengaku orang Melayu pula jadi Nabi, tak usah perasan sangat lah. Memang tak ada harapan. Sebab tak ada dah, Nabi dah sebut la nabiyya min ba'di, tak ada lagi Nabi selepas aku, kata Nabi. Habis lah, kota tu dah habis. Tak usah nak buat yang pelik-pelik sangat lah. Memang tak ada lah. So balik dari cerita tadi, Nabi ni Nabi yang terakhir. Nabi sebelum Rasulullah ni Nabi apa? Dia panggil Nabi Isa alaihissalam. Nabi yang second last. Second last ni Nabi Isa lah. Lepas tu baru turun Nabi Muhammad lah. Baru lahirnya Nabi Muhammad. Baik. Ibnu Abbas sebut, ini saya nak relate dengan ayat tadi yang Allah kata mereka telah lama tidak diberi peringatan. Kan? Baik. Last sebelum Nabi Muhammad ialah Nabi Isa. Nabi Isa ni kita tahu dia diangkat ke langit. Itu kefahaman kita orang beriman, percaya Nabi Isa masih hidup dan sekarang sudah diangkat naik ke langit pada zaman itu dan masih hidup sampai hari ini dan akan turun di akhir zaman nantilah untuk dibantu oleh Imam Mahdi untuk membunuh Dajjal dan sebagainya lah. Itu peristiwa akhir zaman. Baik, masa Nabi Isa diangkat ke langit, kan? Dia naik ke langit.
dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, jarak antara keduanya itu hari Nabi Isa diangkat ke langit, lepas tu lahir pula Nabi ni yang terakhir ni, ialah 600 tahun. 600 tahun. Tuan-tuan cuba bayang tak? Punya jauhnya gap tu, 600 tahun tak ada Nabi. Dah lastnya Nabi Muhammad kan. Nabi Muhammad keluar pula 600 tahun selepas itu. 500-600 tahun macam tu. 500 ke 600 tahun. Jadi bayang 600 tahun tak ada Nabi. Itu yang geng Bani Israel sesat kan. Pasal mula-mula mereka ikut ajaran Nabi Isa. Lepas tu bila Nabi Isa diangkat ke langit, mereka mula 100 tahun pertama, 100 tahun kedua tu boleh tahan ni. Lepas tu 300 tahun, 400 tahun dah mula sesat. Itu yang Nabi lahir di kota Mekah. Orang-orang Arab pada masa itu dipanggil orang-orang Arab Jahiliyah Quraisy. Anas Abu 95 deep insya-Allah kita doa yang baik-baik. Baik. Tuan-tuan sahabat yang dirahmati Allah sekalian, dan Allah Ta'ala sendiri pesan pada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam supaya kamu berdakwah, kamu menyeru dengan Al-Quran, dan hujung tu Allah kata la'allahum yarshudun. Mudah-mudahan mereka yang dengar, mereka akan dapat petunjuk, mereka akan dapat hidayah daripada Allah. Jadi sahabat sekalian, kita ni, tu saya kata tadi, dakwah yang paling terbaik adalah dengan Al-Quran, dengan wahyu, Al-Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Ini kita sebut 4 sumber hukum dalam Islam. Jadi Allah pesan ke Nabi, dakwahlah dengan Quran. Mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Itu salah satu cabang dakwah yang paling tinggi, menggunakan Al-Quran. Dakwah ni ada banyak cara tak? Nak ajak orang dengan kebaikan ni bukan mesti kena baca ayat Quran saja. Tak baca ayat Quran pun boleh. Kita dakwah dengan cara akhlak, perangai kita yang baik, sopan santunnya kita, lemah lembutnya kita kan. Tambah kita pula tuan-tuan orang Melayu, Allahu Akbar. Orang Melayu ni saya beranilah sebut, bangsa yang paling tertib, bangsa yang paling berbudi bahasa dalam dunia. Orang Melayu. Jangan main-main kan. Bab tertib, bab sopan santun, juara dia memang orang Melayu. Orang Melayu ni pun ramah tamah, suka bersembang, suka menegur. Orang Melayu panggil apa? Menyapa kan. Dia menyapa. Ramah kan, ramah gila. Contoh kan, contoh. Dia nampak dah orang sebelah jiran dia sidai baju kan. Dia kata apa? Sidai baju ke kak? Kan ramah tu. Padahal dah nampak dah. Akak tu pun jawab, tak adalah, ni tengah main golf ni katanya. Tak bawa padan dengan muka kita. Nampak dah dia balik pasar, bawa bakul ada ikan, balik pasar katanya. Kan memanglah balik pasar, takkan balik masjid pula kan, bakul penuh ikan. Tapi nak cerita ramah kan, ramahnya orang Melayu. Jadi sebenarnya kita boleh guna keramahan itu, budi bahasa pekerti mulia orang Melayu ni, untuk dakwah sebenarnya kan. Tapi hari ni minta maaf sebutlah, kadang-kadang dia jadi macam tak elok pula kan, sebab kita yang menyalahguna nikmat yang Allah bagi sebagai bangsa Melayu ni. Ni bukan saya nak ta'assub Melayu ke apa, tak lah kan, tapi dah kita dilahirkan Melayu ni, kita guna kelebihan tu kan, kelebihan tu untuk ajak orang. Tak perlu nak ceramah pun, kita just share pun boleh
Dan kita tak andai sangat nak ceramah kan, kita share-sharekan. Kita tak andai nak menulis, kita cari artikel yang baik dalam internet, kita save, kita post, kita share. Itu pun dakwah juga. Kan? Nak ajak. Yang penting Allah kata ajak. Dapat tak dapat itu bukan kerja kita. Kan? Yang kita ajak tu berjaya masuk Islam ke tidak, itu bukan kerja kita. Kerja kita ajak saja. Jadi dakwah kena jalan. Imam Syafi'i kata dakwah ni macam air yang mengalir. Dia jangan disekat dia, nanti air tu akan melimpah ke tempat lain. Jangan dihalang perjalanan air tu. Kan? Sebab dakwah ni sifat dia sentiasa bergerak, sentiasa berjalan, sentiasa mengalir, sentiasa berlari mengikut arus kemodenan semasa. Macam dulu ni, minta maaf lah, based on sikit lah pengalaman kan. Dulu dulu masa saya kuliah hampir 20 tahun dulu, tahun saya mula ceramah ni tahun 98. Zaman itu belum ada Google Map, belum ada Waze, belum ada Facebook, WhatsApp, belum ada kan. Telefon pun just SMS, call, kamera pun tak ada kan zaman itu. Jadi bila kita duduklah zaman 2020 ni, dah makin canggih kan, makin canggih, makin advance, makin laju, teknologinya makin hebat. So dakwah kita kena seiring dengan teknologi. Itu maksud saya tadi, kita kena bergerak ikut arus semasa. Sebab itu seorang ulama daripada Mesir yang masih hidup, ulama daripada Mesir ni masih hidup, dia kata apa? Dia kata kita mesti, dia kata bukan kita, dia kata umat Islam mesti bergerak seiring dengan teknologi yang ada. Umat Islam mesti bergerak seiring dengan teknologi yang ada. Maksud ulama moden Mesir ni yang masih hidup ni, Syekh Al-Ghazali nama dia. Bukan Imam Ghazali nah. Imam Ghazali dah meninggal lama dah. Ini nama dia Syekh Al-Ghazali. Dia kata kita orang Islam kena bergerak seiring dengan teknologi yang ada. Maksudnya kita tak boleh tertinggal teknologi. Orang sekarang dah smartphone kan. Kita Nokia 3210. WhatsApp tak ada, Bluetooth pun Bluetooth kan. Dia kamera tak ada, internet tak ada, susah tuan-tuan. Sekarang ni all in one kan. Telefon kita ni all in one, semua boleh guna. Email, scanner, bukan scammer, scanner. Kita nak scan gambar, kita nak email, kita nak bank transfer online, kita nak order online, online beli barang-barang secara online. Itu advance. So kita tak boleh tertinggal. Bila orang ada Facebook, kita kena ada Facebook. Orang ada Instagram, kita kena ada Instagram. Tak, teknologi jangan tertinggal. Hari ni dah 5G. Kalau televisyen kita kan sekarang ni ada 4K kan. Sekarang ni dah masuk pula 8K punya gambar tuan. Tu memang nampak bulu hidung kalau 8K kan. 4K pun dah lubang-lubang jerawat ni pun nampak kan. Itu teknologi tak? 5G teknologi. Kita kena advance, kena tahu, kena ambil tahu dan tak boleh tertinggal. Sebab tak boleh tertinggal tu kerana apa? Sebab musuh pun menggunakan benda yang sama. Jadi takkan kita nak biar musuh pula lebih advance daripada kita. Mana boleh kan? Kita kena lebih advance daripada musuh. Baru canggih kan, baru betul. Teknologi ni sangat bagus. Tambah zaman PKP ni kan, kena kurung dalam rumah ni, dah tak tahu apa nak buat, online je kerja kan. Baguslah online yang baik. Macam saya tengok malam-malam kadang-kadang pukul 9.30 tu, itu banyak lah
dalam Instagram kan. Saya tengok artis-artis dia buat live video dengan artis yang lain. Itu banyaklah. Maknanya bersembang, kadang-kadang mengaji kan. Dia panggil PU ke ustaz-ustaz mana yang diorang rasa nak join dia punya live tu. Itu baguslah macam tu kan. Benda tu sangat orang kata sangat penting dan sangat mustahab kan. Hajah Kalsum mula-mula kenal ustaz di Usrah rumah Haji Fadli. Haji Fadli Tokeshel SS18. Ustaz pun kecil lagi. Sekarang ni dah besar lah. Dulu kecil kan. Yalah, sekarang ni bukan besar, sihat-sihat. Dulu memanglah 20 tahun dulu kan, badan macam tunjuk gambar memang tak percaya kan. Tapi tak apalah, itu cerita dulu dah. Maknanya Haji Kalsum ni lama dah lah kenal saya ni. Jadi tuan-tuan, sahabat sekalian, itu saya kata tadi, kita kena advance, jangan tertinggal kan. Takut bimbang musuh. Kalau orang kafir biasa tak apa, takut musuh di kalangan orang kafir itu sendiri yang lebih advance, lebih upgrade daripada kita, lebih up to date, menyebabkan kita terkantang-kanting ke belakang kan. Orang dah 5G, kita baru 2G, 3G dah. Lambat tu kan, lambat. Jadi sebab itu saya menyarankan juga kan, ustaz-ustaz yang ada, ustazah, pendakwah-pendakwah pun dia kena advance juga benda ni kan, supaya teknologi itu boleh dimanfaatkan dalam semua keadaan. Siapa yang biasa ikut live Facebook saya ni, baik masa boleh mengajar di surau masjid dulu atau sekarang yang dah terkurung dalam rumah ni, maknanya saya akan sentiasa buat live kan. Walaupun kuliah maghrib ke, kuliah subuh ke, ada line internet yang cantik, saya mesti buat. Sebab saya nak benda tu ramai orang boleh tengok, orang boleh share, orang boleh sebar kan. Sebab pada saya itulah saham. Bila saya mati besok, itulah saham yang saya nak bawa kan. Jadi apa pun teknologi kena boom lah, kena advance. Saya nak share satu kisah semalam. Ada seorang anak murid, mungkin ada tuan-tuan kenal. Dia daripada tim, nama dia Fatih Tim. Kalau tuan-tuan buka Facebook, cari Fatih Tim. Nama dia Anwar. Saya dengan dia dah lama, dah lebih 10 tahun. Dia ni pakar dalam IT, dalam buat video. Sekarang ni dia ada konsultan dia sendiri lah. Jadi semalam dia ada call saya. Sebelum ni dia dah call lah. Dia kata, ustaz, disebabkan kita masih PKP lagi, terkurung dalam rumah, jadi saya bercadang saya nak buat live ustaz. Saya kata, live macam mana? Dia kata, kita buat live Facebook tapi 2 orang sekali, ustaz dengan saya. Saya kata, boleh ke? Sebab selalu Facebook macam ni je kan, live seorang-seorang. Kalau Instagram tu mungkin boleh live berdua. Dia kata, tu semalam dia call, dia kata, ustaz dah download belum apps Zoom? Zoom ni yang banyak orang pakai untuk call video sekarang, ramai-ramai tu kan. Saya kata dah download dah. Baru ni saya buat video call 3 beradik dengan abang-abang saya pun pakai yang tu lah. Dia kata, cantik ustaz. Nanti saya akan call ustaz pakai video Zoom tu. Saya akan communicate dengan ustaz, lepas tu saya akan linkkan dalam Facebook. Saya kata ni dah canggih ni. Kan? Itu yang kita nak. Dia kata kita buat soal jawab, kita bersembang dalam tu. Kalau ada orang tanya, ustaz jawab lah spontan. Boleh, saya kata tak ada hal. Orang tanya je saya akan jawab. Walaupun jawapan betul tak betul, yang tu aku tak tahu. Yang penting jawab kan. Tak apalah, kita jawab yang mana tahu kita jawab. Yang tak tahu kita jawab tak tahulah. Jawab juga tapi jawab tak tahu. Kan. Baik, jadi sahabat sekalian, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, maknanya itu benda yang Allah pesan dalam ayat yang ketiga tadi. Allah pesan ke Nabi supaya dakwah itu kena jalan. Mudah-mudahan mereka mendapat cahaya hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar.
Terima kasih Sobari. Allah, Ustaz Sobari, sahabat baik saya di Mesir dulu ni. Malu pula aku orang ni, orang-orang alim tengok ni. Sobari hang kat mana tu? Kedah lah. Lama tak jumpa ni orang-orang Kedah ni. Saya ramai kawan-kawan Kedah tuan. Sebab itu takdir Allah, bini pun dapat orang Kedah juga kan. Jodoh kan. Bak kata Ustaz Kazim, kalau dah jodoh tak ke mana. Macam sekarang, kalau dah jodoh tak ke mana tuan. 3 sebulan duduk rumah memang tak ke mana. Kalau dah jodoh tak. Allah, aku merapu dah ni, merapu. Dah ujung-ujung kuliah ni dia nak merapu. Minta maaf tuan, bergurau. Baik, sahabat yang dirahmati Allah sekalian, saya akan habiskan kuliah saya insya-Allah lagi 7 minit. Dalam 11.30 kita habis lah. So insya-Allah saya akan ubah jadual ni mengikut rutinnya. Setiap hari kita akan mula pukul 10.30. Boleh lah. Kecuali ada kuliah-kuliah khas yang atas permintaan, yang tu bergantung pada penganjur lah. Kan, kadang penganjur minta petang, kadang malam, kadang pagi, muslimat ke apa kan. Tapi untuk saya punya jadual kuliah sendirian berhad ni, tanpa tajaan ni, saya akan buat sebelum ni maghrib kan. Start hari ni saya tukar 10.30 pagi. InsyaAllah setiap hari biiznillah, doakan saya sihat sepanjang tempoh PKP ni lah. Sepanjang tempoh kita terkurung ni, kita akan buat 10.30 pagi everyday, setiap hari insya-Allah. Dan untuk permulaan ni kita akan start dengan surah As-Sajadah tadilah. Kita dah perhabiskan hari ni 3 ayat, ayat 1, ayat 2, ayat 3. Dan insya-Allah nanti ayat 4 kita akan sambung besok lah. Kan, ayat 4 kita akan sambung esok. Baik, tuan-tuan, sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, teruskan share, teruskan menonton. Sebab kita pun nak habis dah ni, sikit lagi. Jadi sebagai kita kata pengakhiran dan kesimpulan untuk tazkirah kita pada pagi ini, yang pertama sekali, para sahabat sekalian, jangan lekang diri kita dengan Quran. Dengan Quran, jangan kita lekang, jangan kita tinggalkan, jangan kita jauhkan. Sebab kita kena jadikan Al-Quran itu sahabat baik kita sampai kita mati. Sampai kita mati. Allahu Akbar. Saya pernah jumpa satu orang tua. Masa tu saya dijemput tazkirah dan khutbah Jumaat. Ini cerita 2-3 tahun lepas lah. 2 tahun lepas macam tu. Di Masjid Zakaria Batu Lapan, Gombak. Masjid Zakaria ni mungkin tuan-tuan ingat, masjid tempat arwah Abang Boce. Abang Boce kan? Abang Boce Gombak, sekampungan saya. Tempat dia disolat jenazahkan di situlah. Masjid Zakaria tu masjid baru. Jadi pernah 2 tahun lepas, saya tak silap, 2-3 tahun lepas, saya habis tazkirah Jumaat dan khutbah Jumaat. Saya nak balik lah. Saya turun tangga masjid, saya nak sarung kasut. Depan slipper saya tu ada satu orang tua. Dia duduk atas tangga, orang kampung situ. Dia pun salam saya, dia tak lepas tangan. Dia kata, "Ustaz, doakan Pak Cik." Oh, saya kata, Pak Cik nak minta saya doakan apa?" Saya tanya dia kan. Dia kata minta doa kan. Kena tanya, satgi nak minta doa kahwin lagi ke mana kita tahu. Kan? Tapi saya tengok umur dia 70 lebih kot. Tapi nampak tua lah. 70 ke 80 macam tu. Tapi saya memang malu hari tu. Kan? Dia kata apa? Saya tanya dia, "Pak Cik nak minta saya doakan apa Pak Cik?" Dia kata, "Ustaz, sekarang ni saya tengah baca Quran. Masa tu dah juzuk 20 lebih dah kot, 27 ke 28. Maknanya ada tinggal 2-3 juzuk lagi nak habis. Ustaz doakan saya." Saya kata, "Nak doakan apa Pak Cik?"
Dia kata, Ustaz, doakan saya tengah baca Quran, dan Quran yang saya baca ni dah hujung dah, nak habis, dah nak khatam dah Ustaz, dan kalau diluluskan Allah, saya khatam yang sikit lagi ni, saya khatam kali ni, inilah khatam saya Ustaz kali yang ke-100 dalam hidup saya. Allahu Akbar, tuan-tuan. Saya dengar rasa malu, tuan. Kan? Kita ni, ya Allah. Kan? Berapa kali kita khatam tak? Malu kita. Kan? Malu kita. Jadi sebab itulah, tuan-tuan, tu saya kata tadi, pengajaran pertama, kita berdamping dengan Quran. Dan yang kedua, jadikan Al-Quran itu pedoman hidup kita. Jangan kita buat lebih kurang. Ambil Quran itu, letakkan dalam sanubari kita. Percaya dengan segala ayat-ayat Quran. Jangan ditinggalkan. Supaya hidup kita akan berbahagia di dunia dan insya-Allah juga di negeri akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan, sahabat sekalian, saya ucap terima kasih lah, no? Terima kasih banyak pada semua yang sudi menonton pada pagi ini. Dan malam dah tak ada ke Ustaz? Malam tak ada dah. Kan, kuliah saya mulai hari ni saya buat siang macam ni, pagilah 10.30. Malam ni sebab yalah, sekarang ni pun saya kena tengok juga untuk anak saya yang sekolah pasti ni. Dia ada banyak homework yang dia nak kena buat, dan banyak hafazan yang dia nak kena hafal. Kan, ada ayat Quran, surah-surah pendek, umur 5 tahun kan. Ada hadis-hadis pendek. Jadi malam saya jadi tok guru pada dia lah. Kan, kena mengajar dia pula. Jadi saya ambil keputusan untuk siang saja. Kuliah saya akan mulai hari ini 10.30 pagi setiap hari, insya-Allah. Doakan saya sihat. Boleh nah? Salam Jim Ustaz. Apa tu? Kak Nima from Singapore. Okey. So kepada yang selalu tengok live saya selepas maghrib ni, kalau untuk akan datang dah lepas kekangan PKP ni, okey lah, memang maghrib tu saya akan buat live lah. Tapi untuk tempoh berkurung ni, kita akan ubah pagi lah. Sebab pagi tu saya rasa tenang sikit, tak rushing sangat. Waktu-waktu 10.30 11 ni mungkin waktu sebagian besar kita berehat, bertenang kan. Kalau malam tu kan macam-macam agenda, nak makan, nak itu, nak ini kan, nak berehat ke, tengok TV ke, ibadah ke, apa macam-macam lah. Jadi so sekali lagi, kita akan live 10.30 pagi insya-Allah. Dan terima kasih pada semua yang menyokong, pada semua yang sentiasa memberikan sokongan, yang tidak belah bagi kepada audio kuliah terutamanya. Sebab yalah, sekarang ni dalam audio kuliah pun dah tak banyak kuliah yang ada, sebab kru-kru tak boleh nak bertugas atas kekangan pergerakan ini. Tapi tak apa, kita doa yang terbaik insya-Allah, supaya sekatan ini akan segera diangkat. Okey, Kak Nirma Nasir, salam Jumaat. Okey, salam Jumaat insya-Allah. Buniam Putri, ini kali pertama saya tengok ceramah Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih. Macam mana, okey tak ceramah saya? Kan, ceramah saya macam ni lah. Kadang-kadang melawak sikit kan. Kadang-kadang serius tu tak banyak mana pun kan. Melawak sikit tu adalah nak bagi hilang boring. Kadang-kadang yalah, dia macam ni, masa kuliah macam ni lah, di rumah macam ni saya boleh baca-baca komen ni kan. Kalau kuliah maghrib di masjid surau, saya tak boleh lah pula nak tengok-tengok kuliah, baca-baca komen macam ni merapu-merapu kan. Jadi tak sesuai pula dalam situasi jamaah surau masjid yang ada di depan saya.
Ni sebab depan saya ni ada anak kecil saya seorang ni je, isteri pun ada kat dapur. Jadi tu cerita dia boleh lah nak baca-baca sikit, merapu-merapu sikit kan. Jadi bukanlah merapu tak ketahuan tu. Merapu yang merapu yang baik. Ada merapu yang baik. Baik. Terima kasih Abang Hang Kasab Arsyad. Terima kasih banyak yang selalu menyokong saya juga, terutama di surah Al-Kawthar kita doakan macam mana Tuan Haji Hasnan kita, Tok Bilal kita okey dah COVID-19 tu hari positif kan. Lepas tu dengar-dengar Rifai kata alhamdulillah dah nampak dah beransur pulih kan, insya-Allah kita doakan. Rindu kelas dekat SWAT. SWAT ni dekat Bank Islam kan, Jalan Perak kan, Menara Bank Islam Lokuman. Kalau ikut jadual saya Isnin ni lah, Isnin depan ni kan, hari ni Jumaat, Isnin pertama jadual saya lah. Tapi yelah tak ada rezeki nak buat macam mana. Jadi apa pun kita akan terus apa orang kata mengadakan direct contact kita dalam Facebook ini. InsyaAllah saya sebenarnya sangat menghargai kalian semua, baik yang daripada Malaysia ni saya tengok pada Kedah, Kelantan, Perak. Perak ni orang tetap ni. Singapura ada 2-3 orang yang saya kenal, Siti Cute, Fatimah Begum, Kak Nirma Nasir, dan ada juga daripada KL. Okey. Raja Haniza, elok diteruskan sesi macam ni. InsyaAllah kita akan teruskan. Jadi sekali lagi terima kasih pada semua yang baik, yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Dan saya ulang balik kepada tuan-tuan yang nak follow saya dalam Facebook, boleh pergi pada page ni, nampak ni, Ustaz Rahim Nasir kan, nampak kan? Ustaz Rahim Nasir baru ada 5,220 like atau followers. Jadi kita nak ramaikan lagi, sebab page ni pun aktif juga. Saya ada update setiap hari, doa lah apa macam-macam lah. Jadi boleh like lah dan follow page saya tadi, Facebook Ustaz Rahim Nasir Facebook. Kalau Instagram, ni kan tadi dah sembang Mbak Evan kan. Jadi kena tunjuk semua. Instagram saya pun bolehlah juga, tak adalah aktif seaktif Facebook. Jadi Instagram saya ni Rahim Nasir 74. Rahim Nasir 74. Nampak? Atas sekali tu kan? Sebelah kanan Rahim Nasir 74. Okey. Itu saya punya Instagram. Jadi boleh follow lah. Wah, ada geng Teluk Wanjah. Teluk Wanjah Alostar. Tak, Alostar kan? Teluk Wanjah. Kak Zianab. Teluk Wanjah. Tahu. Saya ramai kroni. Tak adalah ramai sangat. Sebab isteri saya pun orang Langkawi kan, Kedah juga. Tapi adik ipar duk Jalan Kampung Borhan, depan dengan Masjid Al-Bukhari kat Yayasan Bukhari Al-Ustaq. Adik ipar saya duduk situ. Okey. Terengganu pun ada, Mukhtar Muda, terima kasih banyak. Salmi Ibrahim, terima kasih atas ilmu Ustaz. Saya ilmu tak banyak mana pun kan, kita bercakap aja. Ilmu Allah Ta'ala bagi, kita share seorang sikit insya-Allah. Baik, jadi itu sajalah. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua, insya-Allah.
Apa yang baik yang saya sampaikan pada pagi ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Betul lah tu, Siti Nuraini, betul. Rahim Nasir 74 IG saya tu, saya ada tulis dah tu. Jadi terima kasih banyak pada semua. Mudah-mudahan Allah memberkati kita pada pagi Jumaat yang penuh kemuliaan ini. Terima kasih juga Kak Zaimah, perkongsian ilmu yang bermanfaat. Jadi pesanan terakhir saya untuk saya dan kita semua, marilah kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua dan menjadikan kita dengan asbab selawat itu menjadi penyebab kita bakal mendapat syafaat daripada manusia yang paling kita kasihi, yang paling dicintai Allah juga adalah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan ingat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari Jumaat ada satu saat yang dimustajabkan doa oleh Allah. Tapi sahabat cerita dalam hadis, Nabi buat isyarat macam ni, macam Nabi tunjuk jari itu macam sempit sikit. Maksudnya saat mustajab itu waktu dia sangat pendek. Kita tak tahu bila. Mungkin lepas asar ada satu saat yang dimustajabkan doa, mungkin tengah hari Jumaat macam ni, wallahu ta'ala a'lam. Yang penting dua benda: pertama, banyak selawat; yang kedua, banyakkan berdoa lah. Ya, kita minta Allah angkat terus kuman-kuman COVID-19 yang yalah, mudah-mudahan semakin hari semakin lemah ni, diangkat daripada bumi Malaysia secara khasnya dan secara umumnya di seluruh dunia lah, insya-Allah. Sebab yang dijangkiti kalau mengikut WHO sudah mencecah 1 juta orang di seluruh dunia. Jadi ambil peluang ini pada hari Jumaat yang penuh keberkatan ini. Terima kasih banyak pada semua yang sudi menonton, yang sudi share, yang tak pernah jemu. Saya sangat menghargai anda semua. Kita jumpa lagi esok pagi pukul 10.30 di waktu siaran yang sama, lokasi yang sama, di rumah masing-masing, insya-Allah. Terima kasih. Kita tangguhkan dulu majlis kita dengan tasbih kafarah suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.